banyak bila kita bersama. Dan kalau anda lihat di kawasan ini, banyak hujan akan turun. Jadi anda semua kena berhati-hatilah di jalan raya, terutama sekali bagi anda yang nak keluar bekerja, nak pergi berkelah dan sebagainya. Rancanglah perjalanan anda. Dan kalau anda lihat di sebelah sini, ini dia ada hijau-hijau, biru-biru ni, maksudnya selamat untuk anda pergi ke kawasan ini. Cik, boleh saya tanya, kat Kuala Lumpur macam mana, Cik? Dekat Kuala Lumpur macam mana, Cik? Saya nak tahu keadaan cuaca Kuala Lumpur macam mana, Cik? Jangan Nafas, jangan Nafas. Saya nak tahu sangat macam mana keadaan cuaca dekat rumah saya hari ni, Cik. Kenapa awak nervous sangat? Saya nak tahu, Cik. Saya nak main bola petang ni, Cik. Main bola, main dekat indoor lah, futsal. Sekarang ni musim hujan. Ya, Cik. Terima kasih, Cik. Ya, saya datang ni semata-mata nak tahu keadaan cuaca dekat Malaysia macam mana hari ni. Wah. Terima kasihlah, Fiona. Sebab you tak tahu kan maksud dia apa kan? I tak tahu sebenarnya. Wah, sebenarnya ini adalah kira macam menunjukkan macam mana keadaan perubahan cuaca di Malaysia. Dan that's why lah hari ni kita bercerita mengenai ramalan cuaca ataupun tajuk kita adalah cuaca dan musim di Malaysia dan luar negara. Betul. Bila Malaysia kita tahulah kita di garisan Khatulistiwa. Yes. Okey, betul. Saya ingat. Saya percaya ramai pun sebenarnya macam ingat lupa kan sebab time kita berada di sekolah, kita memang ada belajar benda tu. Tapi apa-apa pun sebelum kita mulakan topik kita dan macam-macam benda dah di Borak Kopitiam pada hari ini, sarankan kepada anda semua yang ada di rumah, buka handphone, saksikan kami di Facebook Borak Kopitiam. Sebab apa? Dekat situ anda boleh tinggalkan pesanan anda, komen anda di ruangan komen. Yes, apa kata untuk komen kali ni, kami, Haziq dengan Fiona nak tahu macam mana keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang. Bagi tahu nama, kawasan mana, sekarang ni tengah apa? Hujan ke? Hujan lebat ke? Panas? Mendung? Sepoi-sepoi bahasa? Sepoi-sepoi bahasa tu apa? Angin Sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Bahasa. So boleh komen sekarang ni. Jadi kita akan baca-bacakan di Facebook Borak Kopitiam. Dan kita ada satu cerita mengenai perubahan iklim dunia. Yalah, kita tahu macam mana keadaan iklim dunia sekarang ni berbeza dengan dulu. Yalah, dengan kita punya macam-macam bencana yang berlaku. Betul. Kan? Jadi bagi anda semua, jom sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan untuk anda. Kewujudan 4 musim adalah fenomena semula jadi yang disebabkan oleh pergerakan bumi. Bumi bergerak dalam dua keadaan, iaitu berputar pada paksi yang menandakan hari dan beredar mengikut garisan orbit yang mengambil masa selama setahun. 4 musim iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk pastinya mempunyai keunikan yang tersendiri. Oleh itu, jom kita lihat antara fakta menarik mengenai 4 musim yang berlaku di dunia. Musim panas kebiasaannya bermula dari bulan Jun hingga September di hemisfera utara dan Disember hingga Mac di hemisfera selatan. Ketika musim panas, Death Valley, California, Amerika Syarikat pernah mencatatkan suhu tertinggi iaitu mencecah sehingga 54 darjah Celsius, sekaligus meletakkan lembah ini sebagai lokasi paling panas di dunia. Kawasan yang menjadi kediaman tidak lebih dari 400 orang ini mengeluarkan haba yang luar biasa, panas sehingga mampu membakar atau memanggang makanan tanpa menggunakan api. Kalau Death Valley tempat paling panas, di mana pula tempat paling sejuk di dunia? Memegang rekod suhu serendah negatif 89.2 darjah Celsius, Vostok, Antartika adalah tempat yang paling sejuk di dunia. Kawasan yang menempatkan stesen kaji cuaca Rusia ini berada di ketinggian 3,488 meter di atas paras laut, membuatkan paras oksigen di Vostok sangat rendah dan mempunyai persekitaran yang kering. Selain itu, pada musim panas, kawasan ini menerima sinaran matahari sepanjang hari dan tidak mempunyai waktu malam selama 2 bulan. Musim bunga, satu daripada 4 musim yang lazim dalam zon sederhana. Musim ini juga menandakan peralihan musim sejuk kepada musim panas. Antara fakta menarik mengenai musim bunga,
Terdapat satu kajian yang dilakukan oleh seorang pakar pediatrik dari Amerika Syarikat yang mendakwa ketika musim bunga, tumbesaran kanak-kanak akan meningkat lebih cepat. Hal ini kerana pada musim bunga jumlah cahaya matahari lebih banyak dan tubuh kanak-kanak lebih aktif menyerap vitamin D. Walaupun negara kita tidak mempunyai 4 musim, tetapi terdapat tarikan yang menawarkan pelbagai pengalaman persis di luar negara, seperti rumah iklim di Taman Botani Shah Alam atau rumah salji di Rembau. Jadi, tak perlulah berhabis duit ke luar negara. Memang menarik. Yes, saya sukalah yang terakhir cakap tak perlulah kita menghabiskan duit untuk melancong pergi luar negara untuk experience rasa musim-musim sebab dekat negara kita ada juga macam tu. Persis lah. Bukan sebiji tak ada macam yang tu. kita dapat salji tu kan. Tapi ada je tempat sekarang ni yang buatkan kita nak rasa salji. You boleh rasa salji. Betul. Dia ada buat satu tempat yang macam contoh dekat ICT. Dekat kan? Genting pun ada Genting juga. pun ada kan. So bolehlah kita rasakan. Kita jalan-jalan di dalam Malaysia dulu. Betul. Haziq, ni nak bacakan sikit komen daripada kawan-kawan kita ada Silakan. di Facebook. Ini pertama sekali, Yan Aziz ucapkan selamat pagi Fiona dan Haziq dan tim Borak Kopitiam. Terima kasih kerana bangun dan saksikan kami. Okey, yang ini daripada Nur Pisah. Salam katanya cuaca at tempat saya ni mendung. Tapi dekat mana Nur Pisah? Yang lain dekat Kota Kinabalu Yang tadi. lain ni. Okey, dekat Kota Kinabalu. Katanya cuaca di sini best sangat untuk bersantai. Mendung, tak bererti hujan. Lepas tu Labuan mendung juga. JB Kulai Jaya cerah. Bukit Mertajam nampak cerah. Kuching Sarawak cuaca di sini alhamdulillah pagi panas. Ya, tapi itulah kadang-kadang pagi panas, petang hujan kan. Kita nak bawa terbang pergi ke Texas kejap ni. Yes. Nak kembali bersama dengan Nia, antara pengacara Borak Kopitiam. Ya, kita ada Sarah. No, bukan Sarah dah. Dia dah dekat Texas. Sarah. Jom kita nak kena ubah ni. Good morning Sarah. Good morning. Tak, dia kasi Itu- good night. Oh, ya. good night. Good night lah. Kan nampak malam tu. Good evening. Good evening. Okey, Sarah ke Sarah ni? Sarah. Dah confused kan? Sorry, Sarah. Sarah. Adalah. Masih Sarah. Sarah. Masih orang Malaysia. Ya. Betul. Sarah, apa khabar di sana? Macam kurang sihat sikit sebab memang season sekarang ni memang ramai orang sakit kat sini. Kes COVID-19 macam mana kat sana, Sarah? Kau dengar suara macam romantik sikit, tapi khas untuk Borak Kopitiam, Sarah sanggup untuk bercakap dengan korang semua. Rindu sangat Borak Kopitiam. Okey, kes COVID-19 kat sini, dekat sini orang kata memang masih tinggi kes, tapi dekat sini diorang agak macam tak berapa strict lah. So macam dekat sini tak wajib untuk pakai penutup ke. Jadi ya. Okey, Tapi tapi kalau dari Sarah sendiri, keluarga Sarah sendiri, kalau kita pergi mana, kita orang akan pakai penutup muka lah. Tapi kalau ambil gambar, buka sekejap lah. Lepas tu balik lagi. sama lah macam kita kat Malaysia ni. Sama-sama. Ya, lah. masih. Tapi kalau kita tengok ni. video-video Sarah ni, tengok ni, jalan-jalan ni lah. Ya. Yes. Sebab, dekat sekarang ni, sebab nak saya kongsikan, dekat Houston, Texas, kita orang sedang mengalami musim luruh, fall. So dekat sini dia macam salah satu kewajipan lah untuk orang kat sini untuk pergi ke Pumpkin Patch Festival. Seperti yang tadi, yes, macam tadi nampak dekat video tu, yes, ada banyak pumpkin. So especially kalau bagi keluarga-keluarga yang ada anak kecil akan bawa, ambil gambar just for memories. So dekat Houston, Texas ni ada banyak farm tau. So ini salah satu farm yang kita orang pergi, tapi ada banyak lagi sebab Texas ni besar sangat. Jadi dia banyak sangat farm, dia orang banyak tanah. Jadi kalau yes. Menariknya. Okey. Betul. Kalau kita tengok kan, kita selalu tengok Instagram Sarah. Mestilah Sarah. tengok. Lepas tu kan nampak tahun lepas, mula-mula masa Sarah pergi ke situ kan. Dapat main salji. Raya main salji. So boleh ceritakan pengalaman tersebut tak? Okay, itu pengalaman saya rasa macam kira bittersweet lah. Bittersweet. Wow. Let's say. Kenapa bittersweet? Sebab dekat Houston ni boleh dikirakan macam tak pernah turun snow tau. Okey. So dalam sejarah dekat Houston sendiri rasanya hanya beberapa kali for the past few hundred years.
So somehow Sarah dengan keluarga bertuah untuk mengalami rasa snow dekat sini. Memang happy lah, excited je lah. Kat orang Malaysia tak pernah dapat snow kan. Sarah to be honest tak tidur malam sebab tunggu turun snow. Nak tengok snow turun tu. So snow turun buat pertama kalinya yang Sarah tengok pukul berapa? I think it was like around 1 to 2 a.m. Oh, So okay. masa tu my husband dah tidur and Sarah memang kejut dia. Cakap, sayang, it's snowing. So it was really beautiful. But however, seperti yang Sarah kongsikan tadi, Houston ni diorang memang jarang sangat snow. So bila snow happen, macam there was a power surge tau. Memang tak ada electric. Sebab macam tak ada elektrik, tak ada air. Rumah Sarah, I think it was almost 5 days tak ada air, tak ada elektrik. Tetapi keluarga-keluarga kat Malaysia ni anggap kita orang sebagai saudara. So bagi rumah-rumah yang ada air, ada elektrik and shut up tu, Kak Mas and family, diorang ajak kita stay kat rumah diorang for few days. Few days. Wow, dapat stay rumah orang. Lepas tu masa tu dah lah Kak Masih masak sedap. Dan Sarah masa tu pregnant. Sarah makan nasi lemak. So, rezeki dapat makan nasi lemak sangat sedap. So macam tu lah orang cakap bitter sweet. Ya, betul. Dan sekarang ni masih lagi duduk rumah Kak Mas? Tak adalah. Yelah sebab Kak Mas masak sedap. Kalau Haziq macam tu lah kot. Tapi kalau kita tengok kan, ada banyak pergi tempat-tempat yang ada tanam pumpkin. Adakah ini bermaksud Sarah akan buat masak lemak dengan pumpkin ke? Masak lemak labu. Masak lemak labu. Okay. Masa Sarah datang awal-awal tu, memang Sarah memang sangat suka masak lemak tau. Jadi Sarah share pernah buat sekali. Memang tak sedap. Jadi tak buat lagi lepas tu. Yes. Ya, sepanjang kami kenal Sarah tak pernah masak. So Tapi jangan risau. Orang di Texas tak tahu sebenarnya rasa masak lemak macam mana. So it's like Tapi that. Sarah tahu. dia tahu. Sarah tak suka menipu. Sarah sangat jujur orangnya. Jadi semenjak tu memang tak pernah lagi masak lemak. Mungkin tapi sebab Fiona bagi idea, mungkin boleh cuba lagi sebab tadi pun dapat pumpkin free. Okey, so Sarah, dekat sana kan Texas tu Texas tempat cowboy tu kan? Inilah stereotype. Mana Tak adalah Tengok movie kita selalu tengok movie. Itulah macam orang jalan macam happy. Tak ada. I'm not really sure about tempat lain lah. Tapi kat Houston sendiri ni macam tak pernah pula dapat jalan-jalan orang pakai topi cowboy ke kasut boot leather. Tak ada. Maybe other parts. But I don't think so lah. Itu mungkin portrayal yang dekat movie zaman-zaman dulu. Sekarang tak. Semua sekarang modern. Semua modern je. Okay, Jadi Sarah dah 2 baby tau. Betul. Tahulah Instagram setiap hari kita tengok kan. Tapi Tengoklah ni cabi. Sebab baru melahirkan. persoalannya Sarah, bila Sarah nak balik Malaysia ni? Allah, Sarah baru je balik sini balik because Sarah lahirkan second baby kat Malaysia. Dan dia balik sini balik. Bukan apa, sebab untuk flying back and forth dengan 2 orang anak macam it's quite a challenge lah. Susah. Macam So, sebab dengan you ada balik Malaysia? Ada ada balik untuk Malaysia? lahirkan ni baby baru. Second baby. Betul kan? Ada. Second baby. Awak tak tengok Instagram lah ni. Tak roja, tak ajar. Kenapa nak ajar Aziz Haziq? Astagfirullahalazim. So, tapi Sarah sebenarnya plan untuk berada di Texas je lah. Sebab kita tahu Sarah pun tak boleh nak ulang-alik Malaysia, Texas. Tapi plannya sebab kita tahu Sarah sebelum ni kerjanya semua di Malaysia. Adakah Sarah memang plan untuk berada di sana, settle down kat sana ke macam mana? Sarah tengah tunggu buat komputer yang panggil. Okay, producer dengar tu. InsyaAllah lah kita tengok rezeki macam mana sebab Sarah kat sini pun untuk menemani suami tercinta dia kerja kat sini. So kita tengok dulu macam mana rezeki selepas ini, mungkin dekat Paris ke mungkin balik Malaysia ke pergi tempat lain.
Tapi until pada next year, Allah, di Houston, Texas. So sekarang ni kita tengok rezeki bagaimana. Ya, okey. So musim luruh yang di Texas sekarang ni sampai bulan berapa ni akan bertukar kepada musim snow lah kan? Ya, lepas ni winter. So the thing about Houston, Texas ni, dia punya season ni quite unpredictable tau. Contohnya sekarang ni time fall kan, usually macam sejuk. Masa few days ago memang sejuk lah, semua pakai baju panjang. Tadi Sarah keluar bawa anak-anak pun pakai baju panjang, tapi panas. Pelik. Yes, memang dekat Houston ni dia sangat terkenal. Kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas. Tapi yang Okey. Tapi lepas ni winter insya-Allah dalam bulan 12 macam tu. Kan sayang? Bulan 12 macam tu kan? Sayang di belakang Sayang kamera. ada kat situ. Okey, baiklah. Bagi anda semua yang nak tahu lebih lanjut mengenai perkembangan Sarah ataupun nak tengok Texas tu macam mana, musim apa, pergi ke Instagram Sarah Yusof. Yes. So terima kasih kepada Warah Kopitiam kerana panggil Sarah, dan juga it was nice jumpa Haziq kembali dan Fiona. You guys look good. Keep up the good work. I miss Warah Kopitiam. Love you guys so much. We miss you too, Annyeong. Sarah. See you soon. Kirim salam family, okey? Alright. Bye. Bye-bye. Wow, bestnya. Rasa This is macam our terbang family. terus pergi ke Texas, Haziq. Rasa macam Sarah dekat sini. Lah. Okey, so itu dia cerita Sarah. Dan ini ada update mengenai COVID-19. Semalam kes yang berlaku di Malaysia masih lagi 6,000 lebih. Kan? Dah rasanya dah semalam 5,828. Hampir 6,000 juga. Hampir 6,000 juga. Kes yang baru di Malaysia 2.426 juta keseluruhan kes. Dan itulah dia, kes akan berada di situ dalam keadaan 5 ke 6 juta, dan Perdana Menteri ada cakapkan yang dianggarkan akan meningkat kepada 7 juta. Betul. Memandangkan baru-baru ini banyak kelonggaran diberikan, ramai yang ambil kesempatan untuk balik kampung, nak tengok saudara mara dan sebagainya, memang dijangkakan. Tapi sebab itulah kita sentiasa bagi tahu anda untuk jaga diri, jaga penjarakan dan juga SOP dan sebagainya, supaya kita masih lagi boleh jaga diri kita daripada wabak ini. Ya, betul. Dan semalam juga ada Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Yang kalau kita tengok semalam ada ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kalau kita baca lah, antara benda intipati yang ada dekat dalam teks ucapan Perdana Menteri kita, ada cerita mengenai idea mengenai keluarga Malaysia itu merupakan semangat nak diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara, nak bagi kepentingan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat untuk dipelihara dan menjaga rakyat ni seperti sebuah keluarga. That's why lah itu idea utamanya keluarga Malaysia. Betul. Sebab itulah macam apa yang Haziq sampaikan tadi, kita sama-sama kita buang rasa yang tidak bagus, hasad dengki dan sebagainya, supaya kita sama-sama boleh merealisasikan keluarga Prihatini. Ya, betul. Yalah, sebab pandemik COVID-19 ni ramai yang terkesan. Antaranya antara golongan B40, M40 pun banyak yang terkesan disebabkan pandemik. That's why lah kerajaan ingin memberikan fokus dan utamakan mereka dalam memberikan manfaat dan juga bantuan-bantuan daripada kerajaan. Dan kita kena terus gunakan perkataan tu, ayat keluarga Malaysia tu, term keluarga Malaysia tu, untuk kita sama-sama naikkan semangat untuk kita jaga sesama kita. Perhatikan jiran kita, perhatikan keluarga kita, perhatikan mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Betul. Jadi bagi anda semua yang mungkin terlepas sedutan ataupun pelancaran semalam, anda boleh saksikan video ini yang telah kami sediakan khas kepada anda semua. Jom. Keluarga Malaysia yang dikasihi, semuanya telah bersedia. Jom kita halakan tumpuan ke pentas utama untuk menyaksikan gimik pelancaran dengan kiraan 3, 2, 1.
itu dia. Pelancaran yang cukup gilang gemilang untuk keluarga Malaysia. Semoga dapat kekal dan juga memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Betul. Okey, dan kita ada satu berita sedih yang kita dapat lebih kurang 7 jam lepas, iaitu mengenai pemergian pengarah popular negara iaitu Muhammad bin Muhammad Khalid ataupun lebih dikenali sebagai Mamat Khalid, yang cukup popular dengan filem-filem arahannya, antaranya Rock, Rock O, Zombie Kampung Pisang, kan, Hantu Kak Lima Balik Rumah, dan banyak lagi filem-filemnya yang memberikan kesan, memberikan keceriaan kepada kita semua rakyat Malaysia. Dan Mamat Khalid meninggalkan kita semalam setelah dikejarkan ke hospital dan beliau sebenarnya pengsan di restorannya di Tanjung Malim. Semasa dikejarkan ke hospital Slim River, beliau telah pun pergi meninggalkan kita. Jadi sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Semoga roh Muhammad bin Muhammad Khalid ataupun Muhammad Khalid tenang di sana. Al-Fatihah. Dan juga salam takziah diucapkan kepada seluruh keluarga Allahyarham Muhammad Khalid. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Perubahan iklim atau musim akan berlaku dalam tempoh masa yang panjang dari berdekad sehingga berjuta tahun. Iklim di Malaysia mempunyai suhu yang hampir seragam, kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak. Malaysia yang terletak berhampiran garisan khatulistiwa jarang sekali mempunyai keadaan langit yang tidak berawan langsung meskipun pada musim kemarau teruk. Fakta menarik, Malaysia terletak di hemisfera utara iaitu bahagian utara garisan khatulistiwa yang terdiri daripada dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Bagi sesetengah tempat di Malaysia, terutamanya di bahagian utara Semenanjung Malaysia dan utara Sabah, ia mengalami monsun tropika. Seperti sedia maklum, Malaysia kini menghadapi cuaca yang tidak menentu, panas dan hujan lebat sepanjang hari. Kebiasaannya, musim tengkujuh akan bermula pada penghujung tahun hingga ke awal tahun berikutnya. Tapi berbeza buat tahun ini, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan musim tengkujuh akan bermula pada awal November ini sebelum dijangka berakhir pada bulan Mac tahun hadapan. Keadaan akan jadi lebih buruk sekiranya hujan lebat berlaku serentak dengan air pasang besar dan ribut yang akan menyebabkan banjir besar. Jadi untuk semua orang, anda harus lebih peka dan fokus kepada perubahan iklim ini yang semakin membimbangkan. Ya. Itulah kan, kadang-kadang cuaca dekat negara kita sendiri. Kita jangan cakap dekat luar negara dulu. Negara sendiri kita ni pun kita rasa macam kita tak faham dia. Tak menentulah. Tak Sekarang menentu. ni tau. Disebabkan mungkin keadaan atmosfera. Betul. Nampak. Tapi saya tak berapa arif lah mengenai perkara ni. Tapi ini tetamu kita Dr. Muhammad Hisham Muhammad Hanif, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia, yang begitu arif bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi Haziq dan Fiona. Apa khabar? Alhamdulillah. Khabar baik. Alhamdulillah. Doktor. Saya pun sihat di sini. Kerja semua okey Doktor ya? Setakat ni Alhamdulillah hari-hari Ahad kita cuti lah, orang cuti kita cuti. Tapi staf saya, pegawai saya di Pejabat Meteorologi tu, kami tak cuti 24 jam bekerja. Sentiasa ada orang. Jadi that's why lah kami di Borak Kopitiam hari ini bercerita mengenai perubahan iklim. Lagi-lagi cuaca di Malaysia sekarang ni Doktor, yang kalau kita nampak macam tak menentu Doktor. Minggu lepas macam panas. Minggu ni ribut, ada banjir pula tu. Jadi mungkin Doktor boleh ceritakan sikit apa yang menyebabkan perubahan cuaca yang begitu cepat macam tu? So Haziq dan Fiona, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kerana menghubungi Jabatan Meteorologi untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan situasi semasa lah di negara kita. Dan sebenarnya sebagaimana klip yang ditunjukkan sebelum temu bual ni tadi, kita ni negara Malaysia terletak di khatulistiwa beriklim tropika
Dan pengaruh cuaca kita banyak dipengaruhi oleh pergerakan angin lah. Angin daripada barat laut dan juga angin daripada barat daya dan juga timur laut. Ini adalah dua angin yang dominan kita kata yang mempengaruhi corak cuaca di negara kita lah. Disebabkan oleh dua angin inilah maka kita ada monsun barat daya dan juga kita ada monsun timur laut. Monsun barat daya kita dah berakhir pada penghujung bulan September itu, bulan lepas. Okey. Dan monsun timur laut kita jangkakan dalam seminggu dua insya-Allah akan datang. Makna dia itu musim terpujuh lah untuk negeri-negeri Pantai Timur. Dan dari tempoh antara penghujung September sehingga seminggu dua lagi kita nak menghadapi monsun timur laut ni, makna dia ada perubahan monsun kat situ. Perubahan monsun ni lah yang kita sedang alami sekarang ni. Kita kenali sebagai fasa peralihan monsun. So kebiasaannya kalau fasa peralihan monsun ni kita makna dia ribut petir, angin, lepas kilat, lebih lagi lah daripada tempoh masa yang lain ni ketika fasa peralihan monsun ni. Dan tiba-tiba awal bulan 10 hari tu kita dapati cuaca kita agak kering, kurang hujan. Lepas tu bukan saja Fiona dengan Haziq tertanya-tanya kenapa jadi macam tu. Orang awam pun macam tu tanya dengan kita kenapa jadi macam tu. Sebenarnya saya sebut tadi, sebagaimana saya sebut tadi, corak-corak kita lebih bergantung kepada pergerakan angin. Jadi semasa awal bulan 10 sehingga minggu lepas tu kita ada ribut tropika di lautan Cina Selatan. Ribut tropika ni kalau orang awam lebih faham kalau kita kata ribut taufan lah. Ada ribut taufan lalu di kawasan utara di luar perairan negara kita lah, di antara Filipina dengan Vietnam ataupun selatan China tu ada 3 berturut-turut lalu ketika itu, menyebabkan angin di negara kita berubah arah lah. Jadi dia kawasan awan-awan hujan semua menumpuk ke sana. Jadi tak berada di tempat kita. Patutnya kalau peralihan monsun ni makna dia angin lebih tertumpu ke negara kita lah, sebab tu kita banyak cuaca pada peralihan monsun ni. Tapi sekarang ni pada ketika itu disebabkan oleh adanya taufan tu, ribut taufan tu, tiga ribut taufan berturut-turut. Jadi itu mengubah sikitlah kita punya corak cuaca pada fasa peralihan monsun kali ni. Itu yang berlaku sebenarnya. Okey, baru dapat serba sedikit apa yang berlaku, Fiona. Betul. Baru tahu kenapa tiba-tiba panas, lepas tu hujan dan petir dan sebagainya. Dan minggu ni alhamdulillah kita tengok dah balik ke asal lah cuaca peralihan monsun tu. Seperti yang dirancang lah. Bukan kita yang seperti dirancang pula. Seperti yang kita baca lah. Ikut sifir yang betul. Sifir. Allah yang merancang. Okey, dan saya percaya memang ramai baru-baru ini dikejutkan dengan fenomena kepala air. Ya, betul. Dan ada kejadian tanah runtuh terkini, banjir kilat dekat beberapa kawasan. Jadi semasa peralihan monsun ni, di kawasan manakah sebenarnya yang dijangka paling terkesan dengan keadaan cuaca seperti ini? Okey, kalau kebiasaannya lah kita tengok bila peralihan monsun ni, negara kita hampir keseluruhan negara cuaca akan lebih aktif lah kita kata. Terutamanya di negeri-negeri sebelah pantai barat daripada Perlis sampai ke Johor. Maknanya negeri-negeri pantai barat Semenanjung dan juga di barat Sarawak dan juga di barat Sabah lah. Itu yang berlaku. Dan ketika peralihan monsun juga, kita sebagaimana saya sebutkan tadi, kita punya ribut petir kita lebih kuat daripada biasalah. Dan ribut petir yang kuat ni dia membawa banyak hujan lah. Hujan yang berintensiti tinggi, kita kata hujan sangat lebat. Tapi tempoh dia singkat saja, dalam sejam, 2 jam. Dan kalau di kawasan bukit tu berlaku hujan lebat di situ kawasan bukit, ada pula anak sungai di hulu sungai tu. Jadi makna dia bolehlah berlaku kita kata kepala air tu. Itu adalah kita kata fenomena yang biasa berlaku ketika peralihan monsun, selain daripada hujan batu, kilat sambar menyambar, dan semalam saya dikabarkan di luar pantai Kuching kita ada angin puting beliung di sana. Ada orang share gambar dengan saya.
dan juga saya rasa dah di social media pun ada orang share tu. Mungkin Haziq dan Fiona pun dapat kot tu. Dan puting beliung ni kalau istilah yang lebih tepat lah kita kata, kita panggil belalai air lah. Sebab saiznya lebih kecil. Kalau puting beliung, dia sejenis puting beliung juga tapi saiznya lebih kecil. Dia berlaku di biasalah di kawasan laut sebab ada awan ribut peti ni, awan ribut. Jadi maknanya sebelum nak jadi awan ribut tu macam-macam proses berlaku. Udara menaik, ada angin berpusing dan sebagainya dan terbentuklah kita kata belalai air itulah. Ya. Dan doktor tadi ada cakap pasal yang macam dalam cuaca yang macam ni ribut putih mungkin akan jadi lebih kuat. Dia akan jadi lebih kuat daripada tempoh-tempoh lain yang memang akan lebih kuat lah. Tapi sekarang ni pula musim balik kampung. Orang pergi pantai. Orang buat outdoor activity. Betul. Jadi apa-apa nasihat doktor kalau untuk kita elakkan diri daripada kita berada di kawasan yang kuat ribut petir je ni? Okey, biasanya ribut petir yang ketika peralihan monsun ni berlaku sebelah petang biasanya. Sebelah petang atau malam. Jadi kalau siapa nak keluar, nak beriadah ke, nak balik kampung ke, nak berkelah ke, pilihlah sebelah pagi lebih selamatlah kita kata. Pilih pagi. Jangan saya nak take note doktor. Pilih pagi. Sebab dia nak main bola. Tapi kemungkinan besok lusa ni ada perubahan angin sikit. Kita jangkakan boleh hujan di sebelah pagi. Besok dan lusa ni. Sebab kita sebagaimana saya sebutkan tadi, corak cuaca kita banyak bergantung kepada tiupan angin lah. Kita kata arah tiupan angin itu sendiri. Dan kepada yang balik kampung tu, kadang-kadang anak-anak kita tengok sikitlah anak-anak kita kalau main di padang tu, jangan biarkan dia terdedah kalau ada ribut, ada petir. Sebab kilat senang menyambar kalau kita berada di tempat terbuka lah. Ya, betul. Lepas tu kalau biasanya hujan lebat ni, longkang kita tu tak dapat nak tampung air dalam masa yang hujan tiba-tiba lebat tu lah. Jadi berlakulah banjir kilat kita kata. Dan pastikan kita kata longkang-longkang kita jangan dia tersumbat, jangan kita hadang longkang kita. Kalau kawasan tu mudah dinaiki air, maknanya dia pastikan kereta kita jangan saja-saja kita parking dekat tempat yang mudah naik air lah. Kan nanti masuk air dalam kereta tu pula. Banyak video yang viral juga kan bila ada banjir kilat, kereta-kereta semua tersadai dekat tepi-tepi jalan tu. Ada juga yang rendah doktor. Itu yang masalahnya. Banyak dah saya tengok video-video yang netizen kita kongsi, jangan redah. Yang terbaru pun saya tengok ada, jangan cuba redah. Tapi ada juga yang kita kata yang pengguna ni masih nak mencuba-cuba. Betul. Sebab dia belum pernah kena. Bila dah kena sekali, baru dia terasa lah, kita kata. Dia ingat kereta bila masuk air tukar jadi bot. Itu kereta James Bond boleh. Kereta James Bond boleh lah. Okey, baiklah. Terima kasih doktor kerana sudi kongsikan begitu banyak info kepada kami di sini ya. Ya. Harap nanti kita sempat lagi nak interview doktor. Rasa macam belajar geografi. Banyak benda dapat belajar sebenarnya. Doktor, terima kasih banyak. Semoga sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Terus dapat memberikan update-update mengenai cuaca terkini kepada rakyat Malaysia. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Itulah dia kan. Dr. Muhammad Isham Muhammad Anip, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia, mengenai keadaan cuaca di Malaysia yang berubah-ubah. Tapi tahu tak sebenarnya dekat Gurun Sahara pun cuacanya berubah. Betul. Seperti mana yang kita semua mungkin ada setengah kita ambil tahu, kita tahulah kan. Contohnya pemandangan di Gurun Sahara yang ada di Afrika sebelum ni terkenal dengan cuaca panas dan terik. Bila kita sebut tentang Afrika je terus terbayang panas terik dia. Sekarang ni dia kerap bertukar. Okey, dia dah bertukar dilitupi dengan salji seperti mana yang anda nampak. Ya, sampaikan dia negatif 2 darjah Celsius. Dia punya situasi tu dah macam dekat kawasan-kawasan Afrika, Algeria yang turut dilanda salji dan juga musim sejuk. So Arab Saudi pernah dilanda salji 2018, pernah viral video tu.
Dan penduduk-penduduk tu ambil kesempatan lah. Sebab kita tak pernah hadap salji ni. Betul. So buatlah luncur salji, main bola salji kan. Dan juga Tabuk ni adalah salah satu kawasan yang paling sejuk di negara tu dan biasanya alami cuaca kering dengan suhu purata 4 darjah Celsius. Dan sekarang ni katanya keadaan bersalji jarang berlaku di kawasan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dah jadi new normal. Kita panggil normal baharu dah. Dan pakar membuat kajian mengenai jumlah hujan di Gurun Sahara dapati ada perubahan yang signifikan dalam tempoh lebih 1 abad lalu sebab perubahan iklim. Tapi pekaji juga ramalkan yang Gurun Sahara akan kembali hijau. Tahu tak dalam tempoh berapa lama? Berapa lama? 15,000 tahun lagi. Dan sekarang ini tengah mengalami perubahan cuaca. Itu apa yang kita baca mengenai salji di Gurun Sahara. Okey, itu cerita mengenai salji. Kejap lagi kita nak bercerita mengenai musim tengkujuh di Malaysia. Tapi sebelum tu, jom kita tengok dulu kopok viral Tok Ma ni. Jom. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas kerupuk Wera Tok Ma hari ni. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, kerupuk Wera Tok Ma, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ni Kak J mari nak royak bahawasanya kerupuk kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana kerupuk kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba kerupuk Wera Tok Ma, boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama kerupuk Wera Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join kerupuk Wera Tok Ma, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama kerupuk Wera Tok Ma, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Kerupuk Wera Tok Ma untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak J mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Kerupuk Wera Tok Ma, tok kata lidah, tok geli teko. Okey, sekarang ni kita nak baca sikit adalah kawan-kawan kita masih lagi melaporkan cuaca. Tengah kemas ni bantal-bantal ni. Okey, kita baca sikit ni. Ya. Daripada Muhammad Hairudin, Desaru cerah, mula pergi pantai. Betul tak cara sebut? Mola. Janganlah le. Mola. Betul. Ada ni Muhammad Al-Syari. Cuaca di Bandar Penawar Johor baru lepas hujan. Adibah Hamzah kata nilai mendung. Lepas tu ada orang tanya soalan, setakat mana penipisan ozon memberi kesan kepada cuaca di sesebuah negara? Ni untuk doktor tadi lah kot. Itu dia antara komen-komen anda di Facebook Borak Keputihan. Boleh terus komen nama anda, tempat anda di mana, bagaimana keadaan cuaca di kawasan anda sekarang. Sebab sekarang ni kita nak bercerita mengenai persediaan musim tengkujuh. Kalau kita tahu tadi, kita sekarang ni baru-baru ni dikejutkan dengan banyak insiden-insiden. Jadi nak tahu cara-cara nak handle. Dengar lagu. Sudah datang dah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Thank you. Kita bersama DCP Datuk Hussein Omahan yang merupakan pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Bahagian Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Malaysia ataupun NADMA. Baru-baru ni PM kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada bagi tahu mengenai bulan kesiapsiagaan. Ada viral gambar siap comeback tu kan.
nasional BKN 2021 bagi meningkatkan tahap kesedaran dan juga kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana. Khususnya bagi menghadapi musim terkujur ataupun monsun timur laut yang diceritakan oleh doktor tadi. Kan bila kita ada pertukaran monsun, akan adanya pertukaran cuaca. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sedikitlah apa yang dimaksudkan dengan kesedaran kesiapsiagaan ni. Okey. Terima kasih Aziz, Fiona dan selamat pagi penonton Borak Kopitiam. Okey, siap siaga ataupun kesedaran bulan kesiapsiagaan nasional ni adalah berkaitan dengan persiapan rakyat Malaysia menghadapi monsun timur laut. Baik. Benda ni setiap tahun berlaku. Sama macam hari raya. Setiap tahun ada hari raya. Betul. Jadi kita bersedia hari raya tak? Bersedia? Kita shopping, kita buat tu, buat ni, buat kuih raya. Sama juga seperti kita nak menghadapi monsun timur laut ni. Kita kena bersedia. Sebab tu kita nak melahirkan satu masyarakat yang berpengetahuan, bukan satu masyarakat yang naif. Kita tak nak masyarakat kita rakyat duduk-duduk air naik, banjir, kelang kabut. Dia tak prepare, dia tak bersedia. Sebab tu kita kerajaan prihatin dan melancarkan Oktober adalah bulan kesiapsiagaan nasional untuk rakyat sedar, peka, mengambil tahu apa yang berlaku sekeliling kita, apa cuaca kita akan datang. Adakah tempat kita, rumah kita, adakah Aziz, Fiona tahu rumah ataupun tempat kediaman kita adalah hotspot untuk banjir. So kita peka, kita nak ambil tahu. So sebab tu kerajaan lancarkan bulan kesiapsiagaan negara ni, nasional ni, dengan tema keluarga Malaysia siaga bencana. Kita prepare. Air naik, okey, jom terpindah. Bukan panik. Bukan panik. Satu masyarakat yang berpengetahuan, yang prihatin apa yang berlaku pada sekeliling kita. Sebenarnya untuk mengelakkan huru-hara dan juga mengelakkan panik. Yes. Itu adalah target utamanya lah. Jadi mungkin saya nak ambil kesempatan ni nak tanya sebab kita sedar dengan kesiapsiagaan, kita kena prepare sebelum benda tu terjadi. Mungkin Datuk boleh ceritakan dengan kita, apakah antara benda-benda yang kita sebagai rakyat kita boleh buat, benda yang kita boleh standby. Antara contoh macam tadi Datuk ada cakap berpindah terlebih dahulu. Sebelum ni kita ada dengar pakar kita daripada meteorologi cerita pasal apa yang akan berlaku beberapa bulan yang akan datang. Perubahan tu. Perubahan. Banjir ni berlaku di semua negara. Banyak negara berlaku. Negara maju berlaku. Bukan satu benda yang kerajaan kita tak bukan satu benda yang luar biasa. Kan? Jadi kita hadapi macam kita hadapi hari raya. Kita bersedia. Kita tahu ambil tahu daripada website meteorologi, JPS, JKR, maksudnya November sehingga Mac kita akan menghadapi monsun timur laut. Tempat-tempat tertentu akan dinaiki air kerana lempahan hujan yang banyak daripada luar biasa daripada hari-hari biasa. Jadi mungkin masyarakat sekeliling dia tak perlu tunggu agensi-agensi kerajaan. Agensi kerajaan dah bersedia. Masyarakat sekeliling boleh prepare. Antara sebab berlaku banjir adalah longkang tersumbat, all these things lah. Jadi yang tu boleh buat gotong royong, bersihkan. Lepas tu sedia, maksudnya kita tahu kalau bersedia, kalau kita nak pindah, apa yang kita nak bawa. Dokumen-dokumen yang penting kita kumpul. Lepas tu kita nak pindah mana. Jadi boleh ambil tahu. Ketua-ketua komuniti tahu di mana pusat-pusat pemindahan sementara. Jadi kita boleh ambil tahu benda ni. Jadi rakyat dah bersedia. Begitulah cara untuk rakyat bersedia. Betul. Untuk NADMA pula, persediaannya lagi-lagi untuk menghadapi bencana di era pandemik sekarang ni yang kita tahu memang terbatas. Betul. NADMA ada agensi pengurusan bencana negara yang bertanggungjawab untuk menyaras, koordinat semua aktiviti berkaitan dengan menghadapi monsun timur laut ni. So pertama sekali kita adakan mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana pusat. Yang dipengurusi sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada pertengahan bulan September kita dah bersedia. Kita panggil semua agensi-agensi yang terlibat, kerajaan negeri dan kita dengar persiapan ataupun keadaan yang dilaporkan oleh meteorologi, apakah keadaan ataupun sebesar mana impak monsun timur laut pada tahun ini.
Jadi berpandukan info-info yang ada pada agensi teknikal ni, kita prepare dari segi aset. Kita ada agensi responder seperti PDRM, ATM, bomber, APM, rela. Okey, bersedia dengan aset-aset yang mana rosak, sila baiki, get ready. Jadi kita dah ready dengan lebih kurang 7,000 lebih aset seluruh negara. Kedua, kekuatan sumber manusia. Okey, setiap agensi dia dah allocate. Mereka-mereka ni tak boleh pergi cuti dalam tempoh ni. Jadi kita ada lebih kurang 64,000 kekuatan untuk bersedia sekiranya kita menghadapi apa-apa kemungkinan dalam tempoh ni. Ya. Okay. Maknanya daripada bulan Oktober lah. Bermula bulan Oktober lagi kita dah bersedia. Lepas tu NATMA juga berperanan untuk mengagihkan peruntukan kewangan kepada negeri-negeri dan juga agensi untuk mereka bersedia. Bukan saja kewangan tu untuk digunakan sewaktu bencana, tetapi sebelum tu untuk persiapan tu. Maksudnya kalau ada pusat-pusat pemindahan yang rosak, yang perlu baiki sedikit, kenderaan yang bot yang perlu diservis, get ready. Kan? Lepas tu pusat-pusat pemindahan. Sekarang ni kita ada bencana dalam bencana. Kita tak boleh ikut norma sebelum ni. Betul. Kita ada norma baru. Jadi mereka yang akan pindah nanti kemungkinan ada yang positif COVID. Jadi bagaimana pengasingan ini? So kita adakan satu SOP baru sewaktu dalam bencana ini. SOP ini berbeza sikit daripada SOP yang sebelum ni kita guna. Jadi apabila bangsa sampai, dia dah ada screen. Sama ada komuniti, ketua komuniti ataupun ejen komuniti ataupun tertunggu KKM. Mereka yang ada gejala diasingkan di bilik ataupun ruang yang berbeza dan sebagainya. Untuk itu, Jabatan Kebajikan Malaysia telah prepare lebih kurang 5,700 pusat-pusat pemindahan yang sesuai lah. Yang paling ideal sekolah, sebab sekolah dia ada bilik darjah kan. Jadi pengasingan tu lagi senang. Ideal satu keluarga satu bilik darjah. So selain daripada itu kita sediakan lebih kurang 46,000 city collapsible tent yang warna oranye, nama punya kotak tu. Jadi dalam ruang-ruang yang tak sesuai, tak boleh buat pengasingan, katakan satu dewan orang ramai dibuka. Jadi kita gunakan collapsible tent tu. Jadi ada pengasingan. Jadi di situ kita ada SOP baru, penjarakan sosial, kita sanitize kawasan tu daripada secara berkala. Lepas tu yang berada gejala diasingkan. Dan sebelum ni kita buat gotong royong dalam keadaan biasa, tapi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni tak boleh buat gotong royong di kawasan tu yang boleh menyebabkan orang ramai berkumpul. Jadi kita buat pack food. So kita dah ada SOP ni yang telah kita buat bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan lah. Jadi NATMA telah bersedia ke arah tu daripada September lagi, dan we are ready better than last year. NATMA are ready. Jadi kita jangan panik. Yes. Kita ikut apa yang telah pun dirancang oleh NATMA dan kita gunakan Bulan Kesiapsiagaan Nasional BKN 2021 ni untuk persiapkan apa yang patut. Bila kita dengar Datuk cerita tadi tu, kita macam, sebenarnya benda ni boleh diuruskan dengan sistematik. Macam hari raya kita bersedia. Kita bersedialah untuk musim MTL ni, musim Timur Laut ni. Jangan ambil mudah sebab setiap tahun ada kematian disebabkan oleh banjir. Betul. Jadi kita bersedia untuk tahun ini untuk kurangkan berlakunya tragedi disebabkan banjir. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Memberikan kami kefahaman sikit pasal Bulan Kesiapsiagaan Nasional ni. Terima kasih banyak-banyak kepada DCP Datuk Hussein Omar Han, merupakan pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Bahagian Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Malaysia NATMA. Terima kasih Datuk. Okey, Datuk sila duduk dulu Datuk. Sebab saya ada satu nak cerita lagi ni. Saya ada satu benda nak cerita lagi. Okey, mengenai Tahyul. Tak ada kena dengan banjir tu kan. Sebab dia ada cerita nama Tahyul kat TV3. Jom kita tengok. Movie. Drama. Mulanya kini mulai mengganggu mereka. Orang buat tempat ritual lah kat sini. Dan penemuan rangka misteri bakal membongkarkan sebuah rahsia durjana. Adakah kesilapan lalu kini menghantui? Saya percaya rangka dan tengkorak yang dijumpai itu adalah rangka Buddha. Tahyul, Isnin hingga Khamis 10 malam. Terbaru di Samarinda TV3.
Seram tak seram. Konten paranormal yang direka-reka. Pada mulanya direka-reka, kini mulai mengganggu mereka. Dan penemuan ada rangka misteri pula bakal membukakan sebuah rahsia yang lama. Adakah kesilapan lalu ataupun benda ni menghantui mereka sekarang? Semuanya dalam Tahyul Isnin hingga Khamis 10 malam di Samarinda TV3. Dan sekarang ini Fiona. Ya, saya nak nyanyi lupa sikit. nama Fiona. Fiona bersama dengan seseorang yang cukup istimewa. Dan Fiona istimewa. Yang ada dengan Fiona pun istimewa. Ya, betul. Okey, tapi sebelum tu izinkan saya nyanyi dulu boleh tak? Lagu apa? Who Runs the World? Girl. Betul. Okey, ini adalah bersempena dengan segmen seterusnya yang kita sediakan khas kepada anda, iaitu Wanita Peneraju Keusahawanan Negara. Dan Fiona tak kesorangan. Macam tadi Haziq dah beritahu, kita ada tetamu bersama dengan kita di atas talian. Kita ada Dato' Suryani Dato' Ahmad yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selamat pagi, Dato'. Selamat pagi, Fiona. How are you? I'm good. Okey, tadi Fiona nyanyi sedap tak? Sedap. As long as it has to do with women and girls. Yes. Okey, so sekarang ni Fiona nak ambil kesempatan lah untuk tanya dengan Dato'. Boleh tak ceritakan sedikit tentang latar belakang berkenaan dengan program e-Biznita ni? Okey Fiona. Sorry Haziq, kita nak cakap pasal wanita hari ni ya Haziq. Jangan rasa terancam ya. Saya asingkan diri, Datuk. Apa Haziq minum kopi ya? Okey. Kan? Okey. Fiona dan Haziq, program e-showcase koperasi dan usahawan wanita e-Biznita ni dizahirkan dari keprihatinan kerajaan ya, untuk pemulihan dan kelangsungan aktiviti perniagaan koperasi dan usahawan wanita dalam mengembalikan serta nak merancakkan kembali ekonomi negara kita ni. Jadi kita buatlah program e-Biznita ini untuk kita nak memperluaskan lagi pasaran koperasi dan usahawan wanita, menerusi, yang istimewanya menerusi atas talian. Ini sebenarnya secara tak langsung kita nak mendedahkan mereka dan meningkatkan lagi perniagaan mereka melalui atas talian ini sejajar dengan era norma baru kita pada hari ini kan. Inisiatif ni bukanlah baru ya, program ini sebenarnya selari dengan hasrat kerajaan sebagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri sebut dalam ucapan rancangan Malaysia ke-12, iaitu pembangunan ekonomi usahawan wanita akan diperkukuh dengan meningkatkan akses kepada pembiayaan dan aktiviti latihan kemahiran. Usahawan wanita juga akan digalakkan untuk menjalankan aktiviti perniagaan secara dalam talian untuk memperluas pasaran. Jadi objektif e-Biznita ni sangat baiklah ya. Yang utama sekali, kita nak menggalakkan penglibatan usahawan dan koperasi wanita dalam aktiviti keusahawanan dengan membantu pemasaran produk dan perkhidmatan secara dalam talian. Jadi kita kumpulkan usahawan-usahawan semua, kita nak maklumkan mereka betapa banyaknya peluang yang ada melalui perniagaan dalam atas talian ya. Kita juga nak mengintegrasikan pelbagai aktiviti dan program keusahawan wanita merentasi kementerian, merentasi agensi, menerusi platform digital. Kita nak memacu pertumbuhan ekonomi dan aktiviti perniagaan usahawan dan koperasi, dan juga memberi pendedahan kepada semua anggota aktiviti perniagaan, menerusi perkongsian ilmu dan pengalaman secara interaktif ya. Penganjuran ini adalah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okey, jadi sebenarnya boleh kongsikan tak apakah tema dan juga konsep yang diketengahkan di bawah program e-Biznita ni? Tema dia, Fiona, ialah wanita peneraju keusahawanan negara. Dia dipilih selari ya dengan dasar keusahawanan negara atau TKN 2030 yang melibatkan teras strategik ketiga, iaitu merangsang pembangunan keusahawanan bersepadu dan holistik
Ya, bila kita kata bersepadu dan holistik, kita tak nak mentinggalkan sesiapa. So untuk ini kita fokus kepada wanita. Itu kita buatkan e-Biznita. Ada 4 komponen dalam e-Biznita, iaitu pameran, produk dan perkhidmatan. Kita ada jualan dalam talian, kita ada sesi padan niaga dan pembiayaan dan juga webinar, forum serta taklimat. Itu yang kita nak buat. Jadi boleh kongsi. Untuk siapa yang berminat tu, kita untuk yang berminat untuk mengunjungi pameran secara virtual melalui platform e-pameran, semua yang berminat, tuan-tuan dan perempuan, tak kira lelaki atau wanita, nama je e-Biznita, tapi semua boleh join, semua boleh masuk ya. Boleh layari pautan www.isempangpameran.com. Kat situ melalui platform e-pameran tersebut, tuan-tuan dan perempuan boleh melihat produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh koperasi dan usaha wanita, sekaligus membeli secara terus dengan dibuat pembayaran melalui platform Warungku yang akan disambungkan sewaktu proses pembayaran. Warungku ni adalah app jugalah yang dibangunkan oleh kementerian melalui SME Corp. Kita platform ini untuk semua mengakses kepada kita punya program e-Biznita. Okey, mungkin Datuk boleh kongsikan lah. Last saya bagi peluang saya tanya. Apakah sasaran serta harapan MEDAC bagi program e-Biznita ni? Kita sasarkan pengunjung untuk melebihi 10,000 orang. Kita nak ramailah, kalau boleh ramai. Yes. Sebab tu saya ada kat sini. Saya nak menjemput semua yang menonton pagi ni untuk bersama-sama dengan kita. Pengunjungnya kita nak lebih daripada 10,000. Sasarannya dalam masa 7 hari ni kita sasarkan RM10 juta penjualan secara online. Tapi kalau boleh kita nak lebih lah. Yes. Kita juga harapkan bahawa potensi pelaburan dianggarkan dalam RM1 juta Malaysia lah. Okey, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sekali lagi. Mungkin tadi tak jelas dekat mana kita boleh dapatkan info-info lebih mengenai e-Biznita ni. Mungkin mereka terlepas. Okey, kita ada 2 platform. Satu dalam MyAssist. MyAssist saya ejakan MYASSIST. MyAssist Sempang msme.gov.my. Satu. Yang kedua www.isempangpameran.com. Dua-dua platform ini boleh digunakan untuk akses kepada program ni nanti. Okey, baiklah. Bagi anda semua yang terlepas pandang juga, jangan risau. Kejap lagi kita akan sertakan di ruangan komen selepas habis kita bersiaran. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Suryani, Datuk Ahmad kerana sudi bersama dengan kita di awal pagi ini. Okey, Fiona, Haziq. Ya, Datuk. Jangan Ya. bimbang. Jangan risau. Nanti boleh join. Saya sentiasa sayangi wanita. Wah. Bagus. Ya, macam tu lah. Beri sokongan. Okey, Datuk. Thank you, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Okey. kita ada satu benda yang kita nak share dengan penonton-penonton, iaitu mengenai idola kecil yang sekarang ni bukannya di studio lagi dah, tapi dengan cerita dekat rumah. Jom kita tengok promo ni. Ya, idola kecil di rumah. Itu adalah konsep baru idola kecil yang akan dihostkan oleh Sisi Iman, sebuah program hiburan yang akan tengok bakat-bakat nyanyian adik-adik kita. Malam-malam adik-adik dekat rumah ni pun turut belajar bersama. Anda boleh saksikan program ini setiap hari Ahad. Hari ini bermula jam
3 petang dan siaran ulangan setiap Sabtu 7 malam hanya di TV3. Dah start daripada 10 Oktober hari tu dah. Jadi, jangan lupa tengok setiap hari Ahad. Okey, sekarang ni kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan ada seorang legend rock Malaysia. Siapakah beliau? Sambung kita nantikan di Borak Kopitiam. Gerak rentak tarian hidup, melangkah kanan jadikan amalan, langkah kiri kalau tersilap terkempunan, gerak tangan kiri dan kanan sesuka hati. Kalau ikut lagu duniawi kena berhati-hati. Oh, kita ronggeng. Susunan langkah harus seimbang dengan berbunga kasih bersulam sayang. Oh, sudah tentu hati riang tak terkata, tinggi rendah penat lelah tak terasa, tinggi rendah penat lelah tak terasa. Caturan hidup ini bagaikan menari, setiap langkah pastinya berarti, kadang lemah longlai, kadang berlari. Caturan hidup ini bagaikan menari, setiap langkah pastinya berarti, kadang lemah longlai. Dalam kehidupan yang penuh riwayat, semua menari ronggeng rakyat. Penat lelah tak terasa, tinggi rendah penat lelah tak terasa. Caturan hidup ini bagaikan menari, setiap langkah pastinya berarti, kadang lemah longlai, kadang berlari. Caturan hidup ini bagaikan menari, setiap langkah pastinya berarti, kadang lemah longlai. Dalam kehidupan yang penuh riwayat, semua menari ronggeng rakyat. Okey.
Wok, cameraman. Caturan hidup ini bagaikan menari. Lama. Dah bila dengar ada sekali terus dapat tangkap tu. Lepas tu tengok cameraman semua dah macam layan kan. Kita harap kat rumah pun layan juga lagu baru Datuk Ramli Sarip, Ronggeng Rakyat yang dimuat naik dalam album Rasa. Papa rock kita. Apa lagi, sama-sama anda semua yang ada dekat rumah, ajak semua orang ada dekat rumah duduk depan TV sekarang juga. Ya, sebab kita apa? bersama dengan Papa Rock Ramli Sarip. Hello. Waalaikumsalam, Datuk. Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Selamat pagi. Apa khabar Singapura, Datuk? Alhamdulillah, mendung tapi okey. Kat sini cerah. Masih cerah. Sana memang cerah dik selalu. Okey, Datuk, kita baru dengarkan lagu Ronggeng Rakyat tadi. Sejujurnya memang first time saya baru dengar, tapi saya dah dapat tangkap dah dia punya antara baik-baik lirik dia punya melodi dia. Datuk, sebenarnya apa sebenarnya yang nak disampaikan dalam lagu Ronggeng Rakyat ni? Anda kena dengar lah sebenarnya keseluruhannya, pasal saya tidak memberitahu keseluruhannya, tetapi album ni dia ada satu arah yang seimbang. Daripada setiap lagu ke satu lagu tu mempunyai cerita yang bertaut. Jadi saya rasakan Ronggeng Rakyat ni selain daripada seni katanya ditulis oleh Saudara S. Amin Shahab, beliau agaklah lama tidak bekerja dengan saya atau saya bekerja dengan beliau. Album pertama yang dia tulis untuk saya adalah dalam album Jikalau Berkasih, album solo saya. Lepas itu bila saya sempat terbitkan album Left-Handed, beliau sempat tulis dua buah lirik, iaitu Ku Kehilangan 3 Dimensi, Ku Kehilangan Cinta 3 Dimensi, dan lagu Pada Seruan. Lupa. Banyak sangat lagu tu. Lagu tu terlalu popular, jadi saya dah jadi lupa. Ku di Halaman Rindu. Ku di Halaman Rindu. Ya Allah. Kali ini bila saya dapat bekerja dengan beliau atau beliau melamarkan lagu dan seni kata kepada saya, dan saya rasa saya sangat tersentuh dan sangat saya rasa satu lagu yang boleh dikatakan segar, fresh. Dan liriknya pun fresh, iaitu Ronggeng Rakyat dan Cinta di Sebalik Musim. InsyaAllah album ini lebih dewasa dan dia ada pop culture yang kuat, dan dia ada modern, tradisional, nusantara, folk, blues dan rock. Dan insyaAllah dalam keadaan sekarang saya rasa mudah-mudahan album ini dapat membakar semangat pada kumpulan-kumpulan atau artis ataupun penggiat seni tanah air untuk terus berkeluar, memberanikan diri, tapi mesti nak ada material yang saya rasa yang sesuai, mesti ada bahan dan momen yang baik. Dan insyaAllah saya rasa Haziq dengan Fiona, bila awak dengar lagu ni cara tenang, damai, akan ada satu rasa yang agak segar di dalam keadaan apa yang ada pandemik sekarang. Sebab itulah tajuk dia Rasa. Ya, tapi sebut tentang album Rasa ni, dalam tu ada 10 lagu. Dan lagu-lagu tersebut sebenarnya setiap satu ada maksudnya yang Datuk sendiri kumpulkan jadi dalam satu album tu. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa sebenarnya nak disampaikan dengan album Rasa dia, Rasa sendiri ni. Dia keseluruhan dia tentang rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang sejagat. Di situ ada lagu Surat Cinta Kuala Lumpur, yang mana kita rakamkan sebelum COVID. Habis bila dah siap, COVID pun menyerang kita. Jadi kita patut hentikan. Dan lagu tu menceritakan tentang Pesta Buku Kuala Lumpur, Pesta Buku Dunia Kuala Lumpur, yang mana tidak dapat kita persembahkan kerana COVID. Dan
ada lagu-lagu seperti Sedikan di Zaman. Dia menceritakan tentang 4 wanita agung yang saya rasa saya sangat tersentuh dan terpanggil untuk mengadakan persembahan, iaitu mengisahkan tentang Sayyidatina Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asia. Dia di antara yang telah dijamin syurga untuk mereka. Itu yang membuat saya agak terpanggil dan tersentuh sangat untuk mengadakan konsert yang begini, yang mana dia juga akan meletakkan ibu dan ayah kita di atas. Wanita-wanita, isteri dan juga wanita-wanita ibu tunggal yang berkorban, berjuang untuk membesarkan anak dan sebagainya. Di situ ada satu benda yang saya terapkan dalam tema ni, dan saya rakamkan balik lagu Ayah dan Ibu. Yang mana lagu ni pernah dirakamkan oleh almarhum Sudirman Haji Arsyad. Yang saya rakam secara yang saya rasa saya sangat kehilangan ayah dan ibu saya. Dan dekat saya juga pada teman-teman saya yang tak ada ibu dan ayah. Itu satu benda yang sangat personal, sangat kata orang tu pribadi. Dan lagu Sentosa di Kubah Hayat, kalau awak dengar, adalah lagu yang mengisahkan tentang Palestin, tapi tidak dinamakan di situ Palestin. Kerana apa yang indahnya penulis ini, Datuk Arifin Arif menceritakan tentang tidak seharusnya ada peperangan dalam masa sekarang. Seharusnya ada satu cinta dan kedamaian. Kat situ terhasilnya lagu yang unik bagi saya, yang menceritakan Sentosa di Kubah Hayat. Dan lagi satu, banyak lagi sebenarnya, tapi nyanyian Sejagat, dia mengisahkan tentang rahmatul lil alamin, yang mana mengisahkan tentang keseluruhan, kecintaan, hormat, kasih sayang, perpaduan dan sebagainya. Dan insyaAllah jika Haziq dan Fiona atau pendengar-pendengar di luar sana dapat, kalau tidak kata orang tu, awak kena ada simpan benda ni. Yes, itulah yang saya nak dapatkan tu, Dok. InsyaAllah awak kalau hadiahkan ibu dan ayah awak pun beri akan suka. Dan juga pada remaja, dia ada sentuhan-sentuhan yang moden. Saya insyaAllah kalau awak dengar, awak akan merasakan benda tu agak segar di pasaran, insyaAllah. Yes. Dan hari ini juga sebenarnya kita nak ceritakan juga pasal kisah hidup Papa Rock kita, perjalanan dalam industri muzik yang sebenarnya dah setengah abad dah. Datuk Ramli Sarip berada dalam industri. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit perjalanan dari awal sampai sekarang. Kalau nak cerita memang lama, tapi apa rahsianya, tipsnya Datuk kekal relevan sampai sekarang, Datuk? Relevan Ya. Alhamdulillah, sebenarnya kesihatan tu perlu. Dia sebagai mahkota. Maknanya kesihatan yang baik, lagi satu sikap keterbukaan yang sihat, menerima apa yang kita rasa perlu kita berkongsi sama, muzik yang moden atau tidak, yang lama atau baru. Dan saya tidak tahu, tapi saya rasa kerinduan dalam bekerja, berkarya dalam seni ini adalah satu benda yang sangat manis, yang sangat berperasaan. Dan saya dikelilingi oleh teman-teman pemuzik-pemuzik yang memahami dan ingin berjuang sama, yang memberi sokongan secara zahir ataupun spiritual ataupun fizikal. Dan saya rasa yang penting lagi satu adalah disiplin. Disiplin sangat penting. Dan lagi satu saya rasa doa. Pada yang baru-baru ni, banyak-banyak berdoa, mohon restu daripada ayah dan ibu, itu sangat penting. Dan bagi saya,
saya dah nampak akan datang. Saya tidak tahu, kita dah lebih kurang waktu COVID ni dalam rakaman, proses rakaman tu kita dalam diam-diam, tapi kita dah terhasil satu bila kita dalam menunggu masa rakaman tu, kadang kita ada masa luang untuk jamming. Tapi kita ada lebih kurang dekat hampir 30 buah lagu baru. Dan saya memang jenis yang kurang minat dengan singles. Bukan saya tak suka singles. Buat single ni bukan saya tak suka. Tetapi saya kurang minat. Pasal saya mungkin dah keterbiasaan dengan daripada zaman Sweet Charity ke Ramli Sarip. Saya suka album yang punya tema. Yang luas, satu padu, yang mana seluruh lagu mempunyai cerita yang pelbagai. Dan itu sangat saya ke arah itu sebenarnya. Lagi puas orang kata ke? Saya? Lagi puas bila buat album. Lagi puas. Maknanya buat album lagi puas itu ke? Saya, kepuasan tu luar biasa. Betul. Sebab saya dapat bekerja satu, saya dapat berkarya dengan orang-orang seni ni, dan juga saya dapat bekerjasama dengan penulis lirik yang hebat, yang mana itu sangat berperanan dalam saya punya arah tuju dalam sebuah album, kerana dia adalah tanggungjawab saya dan peranan saya sebagai seorang artis atau penyanyi memastikan arah tuju lagu itu atau tema itu bertetapan dengan budaya ataupun apa yang diharapkan, kalau tidak sangat keagamaan atau dakwah, tetapi satu rangsangan untuk diketengahkan untuk para generasi baru akan dapat merasakan tema yang begitu, yang mempunyai perjuangan, perasaan dan juga arah tuju. Ya, faham. Okey, jap. Ni dekat dalam ingatkan ni konsert ke apa? Minta. Datuk ada request daripada dalam studio ni, nak request Datuk nyanyi lagu Teratai. Dalam sesi ni dia belum ada teratai lagi. Pasal saya belum bersedia waktu ini. Saya tahu peminat teratai kat sana tu memang dahsyat lah. Dahsyat. Tapi sebenarnya terus terang kerinduan saya untuk ke Malaysia ni sangat rindu. Pasal pertamanya kepada teman-teman keluarga saya yang berada di Johor Bahru, Muar, Kuala Lumpur, dan teman-teman kerja saya, dan apa lagi teman-teman pemuzik, persembahan yang kita dah lama tak dapat bersama. Itu satu persatu yang menyentuh. Setiap kali, kadang ada kalanya saya dengan seorang teman pergi ke Selat Johor tu. Causeway, saya akan duduk. Saya dekat tapi jauh tapi dekat. Boleh berenang pun teman tapi tak boleh. Jadi benda-benda gini kadang-kadang dia memang ada sayu dia sebenarnya. Tetapi saya insyaAllah saya mohon mudah-mudahan dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Dan harap-harap rasa ni dapat memberi cita rasa yang baru kepada pendengar dengan keadaan yang agak kurang menentu, tetapi saya nampak banyak positifnya daripada negatif sekarang. Saya rasa keterbukaan sepadan antara negeri ke negeri sudah bermula. Saya rasa sangat senang, dan mudah-mudahan di sini pun begitu juga. InsyaAllah, Datuk. Datuk, belanja sikit, Datuk. Intro lagu Teratai, Datuk. Intro sikit, Datuk. Teratai juga, Teratai juga. Sebab lagu minta dah ni. Sebab lepas ni kita nak dengar lagi lagu ni. Lagu Datuk lagi mana ni? Oh, okey. Saya sebenarnya bila orang suruh nyanyi macam ni, saya malu. Pasal nak nyanyi dan kena nyanyi lain sikit tau. Okey, kita tutup mata. Mata ke tutup. Saya takut macam saya sesat di siang hari ya. Tak apa tu, tak ada hal tu. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita di Borak Kopitiam tu. Salam saya buat semua. InsyaAllah saya akan sampaikan, insyaAllah. Okey, Datuk Ramli Sarip. Terima kasih banyak-banyak Papa Rock kita. Wow, malu Datuk katanya.
Okey, tapi memang rasa sangat happy bila dengar Datuk ceritakan tentang album Rasa ni. Yes. Saya rasa memang setiap orang di sini memang wajib untuk dengar setiap satu lagu yang ada di sini. Betul. Jadi itulah dia kan cerita mengenai lagu album Rasa. Terima kasih kepada semua yang menonton Borak Kopitiam minggu ini. Jangan lupa untuk saksikan lagi Borak Kopitiam setiap Sabtu dan Ahad. Ya, weekend anda bersama kami pukul 8 pagi sampai 9.30 pagi di TV3. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Datuk Ramli Sarip. Assalamualaikum. Biarpun harus ku tembus padang hilang.